Hai, bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Matematik bersama Cikgu Priscilla. Apa kabar semua? Cikgu harap kamu sehat walafiat dan sudah bersedia untuk mengikuti kelas matematik pada hari ini. Minggu ini kita masih lagi pada tajuk yang sama, yaitu 3,0 wang. Tapi kita masuk dalam standar kandungan baru 3,7 mengurus perbelanjaan. Ini bermaksud objektif pembelajaran hari ini ataupun standar pembelajaran hari ini juga baru. Tapi kita masuk 2 standar pembelajaran, yaitu 3,71 menentukan kos barang melalui tanda harga pada barang ataupun tanda harga pada rang. Yang kedua, standar pembelajaran 3,72 menggunakan strategi ringgit berikutnya untuk menganggar kos. Sudah bersedia untuk mengikuti kelas Cikgu? Jom belajar bersama Cikgu. Baiklah, sebelum Cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk menentukan kos barang, Cikgu akan tunjukkan juga kepada kamu 3 langkah utama sebelum membuat perbelanjaan. Yang pertama, senaraikan barang yang perlu dibeli. Maksudnya, kita utamakan dulu barang yang penting. Barang yang tidak penting, kita letak di belakang. Supaya kalau ada duit lebih, baru kita beli. Yang kedua, pastikan uang kita bawa ke kedai adalah mencukupi. Jangan kurang, nanti ada barang yang terpaksa dikembalikan. Yang ketiga, pastikan uang yang kita bawa ke kedai atau keluar dari rumah disimpan dengan baik dan selamat. Bagaimana untuk memastikan duit kita selamat? Mari Cikgu tunjukkan. Untuk memastikan duit yang kamu bawa selamat dan tidak dicuri, pastikan kamu masukkan ke dalam dompet. Masukkan ke dalam dompet dengan kemas. Masuk dan tutup dompet kamu. Kemudian boleh juga pegang dompet kamu, tapi ini akan meningkatkan risiko dicuri. Sebab pencuri akan nampak, dompet, maksudnya di dalam ada duit, ada cutback. Oke, kamu boleh masukkan ke dalam beg tangan kamu. Macam Cikgu masukkan. Kemudian pastikan beg kamu di zip. Kunci beg kamu supaya tidak dapat ambil dompet kamu. Beg tangan yang kamu pakai seperti ini boleh juga dijinjing seperti begini. Tapi kalau ditarik oleh pencuri, dia senang terlucut. Jadi kalau Cikgu selalu ke kedai, Cikgu akan silangkan beg ini seperti begini. Dan beg ini Cikgu letakkan di bahagian depan Cikgu supaya Cikgu nampak, boleh nampak, dan Cikgu tahu keberadaan beg Cikgu. Cikgu boleh tahu juga siapa yang ingin mengambil. Oke. Kemudian pastikan pada masa pandemik sekarang jangan lupa hand sanitizer. Sekiranya kita menyentuh sesuatu, kita boleh menggunakan hand sanitizer sekiranya tidak mempunyai tempat mencuci tangan. Sekarang Cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk menentukan kos barang melalui tanda harga pada barang dan tanda harga pada rang. Dan yang kedua, menggunakan strategi ringgit berikutnya untuk menganggar kos. Baiklah, sekarang Cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk menentukan kos barang melalui tanda harga pada barang dan tanda harga pada rang. Oke, yang pertama kita tentukan kos barang melalui tanda harga pada barang. Kita lihat contoh gambar ini. Kos barang ini bersamaan dengan Rp3.20. Lihat pada tanda harga yang dilekatkan. Produk ini pula berharga ataupun kosnya Rp3.
Apabila tanda harga dilekatkan pada suatu produk atau barang, maka kos barang senang ditentukan. Seterusnya adalah menentukan kos barang melalui tanda harga pada rak. Tanda harga yang dilekatkan pada susul rak selalunya mewakili harga kepada produk yang disusun di dalam rak tersebut. Namun demikian, kita harus membaca dengan teliti maklumat yang dicetakkan pada tanda harga tersebut bagi memastikan produk yang kita ingin beli itu adalah sama dengan harga yang dilekatkan. Sebagai contoh, mari kita lihat pada gambar ini. Susu kotak yang besar bersaiz besar itu ataupun yang bertulis Milk Lab berharga Rp4,99. Manakala susu kurma pula Rm Rp1,74 dan minuman coklat itu berharga Rm Rp1,65. Selalunya maklumat bagi sesuatu barang itu akan dicetak dengan teliti pada tanda harga yang dilekatkan pada rak. Sebab itulah kamu harus membaca dengan teliti maklumat yang dicetakkan pada tanda harga yang dilekatkan pada rak bagi mengelakkan kesilapan mengambil atau membeli barang. Baiklah, sekarang juga akan tunjukkan kepada kamu bagaimana menggunakan strategi ringgit berikutnya untuk menganggar kos. Tujuan utama kita menganggar kos atau menggunakan strategi ringgit berikutnya adalah untuk memastikan uang dalam tangan kita mencukupi untuk membuat pembayaran. Sebagai contoh, mari kita lihat harga runcit bagi sekampit beras ini. Harga runcit bagi sekampit beras ini adalah Rp14,90. Maka ringgit berikutnya, ringgit selepas Rp14 adalah Rp15. Maksudnya kita harus mempunyai Rp15 di dalam tangan sebelum membuat pembayaran. Mari kita lihat contoh yang kedua. Harga bagi produk ini adalah Rm Rp3,60. Ringgit berikutnya selepas Rp3 adalah Rp4. Sebab itulah di dalam tangan kita atau dompet kita harus mempunyai Rp4 sebelum membuat pembayaran. Baiklah, bagaimana dengan penjelasan Cikgu tadi? Cikgu harap kamu faham dan boleh menentukan kos barang melalui tanda harga pada barang atau pada rak dan menggunakan strategi ringgit berikutnya untuk menganggarkan kos. Nah, itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang dalam Jom Belajar Matematik bersama Cikgu Priscilla. Dan jangan lupa untuk berbelanja secara berhemat. Jumpa lagi. Bye.